Okey, hai. Assalamualaikum. Salam 23 Mac 2020. Okey, hari ni hari Isnin. Tadi pagi kita dah buat kelas. Cikgu dah bagi tugasan kepada para pelajar untuk siapkan soalan ahli bentuk komunikasi. Dan soalan yang dibagi tu sebenarnya adalah soalan STPM sebenar. Jadi sekarang pelajar dah tinggal 18 orang saja, asalnya 23 orang. Sekarang tinggal 18 sahaja. Jadi 18 orang ini ditugaskan setiap seorang dapat satu soalan. Okey, contoh ni Syira. Tadi dia dah buat satu soalan, tugasan dia, ahli bentuk komunikasi, soalan STPM 2017, soalan nombor 6. Ni soalan dia. Dan tadi Syira dah buat dan hantar satu video. Dia dah sharekan satu video, nanti kita tengok apa hasil video yang dihantar. Okey, kita tengok dulu kehendak soalan dia. Ni memang soalan STPM sebenar ni. Soalan ini minta sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan perubahan. Ni soalan ni minta ini tugasan dia. Ini sebenarnya kalau bahagian ABK, soalan yang favourite pelajar-pelajar jugalah kiranya. Kecuali yang fobia angka. Okey, soalan ini dia minta peratusan perubahan. Ini salah satu contoh soalan yang pelajar banyak cuai. Okey, kita cuba tengok mana yang di-share oleh Syira. Ini soalan dia. Syira, kita cari Syira punya jawapan. Syira. Okey, ni dia punya tugasan yang dia dah hantar. Lengkap. Okey. Jawapan dia untuk soalan yang ditugaskan kepada dia ialah graf. Tadi ialah graf bar positif negatif atau graf memesong. Betul ke tak? Okey, kita tengok apa lagi yang dia buat. Okey, bagus Syira. Video dia ada sharing macam mana kita nak kenal ataupun ciri-ciri yang ada pada graf bar positif, negatif atau memesong. Okey, dalam graf ini ianya digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan pemboleh ubah yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Dan apabila kita lukis, pastikan nilai skala dicatatkan di bawah paksi mendata dan mempunyai nilai positif dan nilai negatif bagi graf tertentu. Okey, untuk skala ni banyak pendapat nanti saya akan sentuh nanti lepas ni lah. Okey, dan yang ketiga, data yang diberi biasanya nilai mutlak. Dan pelajar dikehendaki mengiranya semula untuk mendapatkan nilai positif dan nilai negatif. Okey, kebiasaannya dalam soalan itu dia minta kadar perubahan atau peratus perubahan. Jadi benda tu kita kena kira dululah. Kadar perubahan, peratus perubahan. Kita kena kira dulu. Angka yang dibagi biasanya angka bulat. Nilai mutlak saja kita kena kira peratus. Sama ada dalam bentuk dia akan dapat positif atau negatif. Jadi kebiasaannya nilai positif dan nilai negatif ini adalah dalam unit peratusan. Okay, next. Apa yang dia share sini? Bagus. Agak lengkap lah. Okay. Cara menjawab soalan yang dikemukakan. Yang pertama, mengenal pasti kehendak soalan. Dia dah highlightkan sedia macam tadi yang saya bagi tahu. Soalan ini diminta graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan. Peratus perubahan bilangan kenderaan bermotor yang didaftar dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Itu kehendak soalan dia. Cuma, apakah graf yang sesuai itu? Kalau menurut Syira, graf memesong positif negatif. Okey. Yang kedua, langkah 2 ialah memahami petikan. Lagi sekali diberi penekanan
peratus perubahan. Bilangan kenderaan bermotor yang didaftar. Hati-hati dengan soalan diminta peratus perubahan. Kadang-kadang diminta kadar perubahan. Okey, next. Ini soalan yang memang ditugaskan untuk dia lah. Soalan STPM 2017. Langkah ketiga, bina jadual dari petikan. Bina jadual. Membentuk jadual berdasarkan pemboleh ubah, nilai atau data yang diperlukan. Jadi macam biasa yang selalu ditekankan kepada pelajar, kalau dahulu jadual, markah yang diperuntukkan hanya 3 sahaja. Sekarang markah untuk jadual dengan pemarkahan terkini, MPM dah tambah lagi 2 markah. Jadi maksimum markah untuk seorang calon dapat untuk jadual sahaja 5 markah. Jadi sayang kalau tak tulis betul-betul. Perkara yang perlu ada dalam jadual ialah tajuk. Of course ada 3 perkara asas yang perlu diketahui. Iaitu tempat, perkara dan tempoh. Dan semuanya kita tulis dalam huruf besar lah, uppercase. Dan ada data dan sumber. Ada pembahagian markah masing-masing ya. Okey. Inilah jadual yang Syira dah hasilkan. Okey, kalau kita perasan di sini ada setengah cakap, ya Allah, kenapa ni begini punya jadual? Tiada garisan apa semua Tapi untuk pemarkahan jadual, dia tidak kira dari aspek kekemasan. Yang ini jadual peruntukan markah dia adalah untuk tajuk, data dan sumber. Jadi, kalaulah tidak ada garis ini pun tak jadi masalah. Tiada garisan. Tulis sahaja tajuk, tulis sahaja label semua angka-angka tanpa garisan, tak jadi masalah. As long as boleh dibaca dan difahami. Kalau macam ni masih boleh bacalah. Yang penting dalam jadual kita tengok betul ke tak layak, tak dapat 5 markah. Okey, untuk tajuk lengkap, ada lokasi Malaysia, ada isu, ada tempoh. Dan dalam jadual yang lengkap, pastikan label dia jelas. Ada tahun. Ada setengah soalan dia ada suku tahun. Kalau macam ni memang jelas dia bagi tahu tahun saja. Jadi tulis sajalah tahun. Kalau soalan itu kata suku tahun, tulislah suku tahun. Okey, dan perlu ada label lengkap. Jenis kenderaan bermotor. Kalau ikut di sini, ni kita ada satu lagi label ini. Label ni ialah label paksi Y. Ni, peratus perubahan. Yang ini kita ambil selepas perkataan menunjukkan tu. Itulah label paksi Y. Ambil sepanjang-panjang pun tidak apa. Biar lebih, jangan tak cukup. Biasanya ayat untuk label paksi Y selepas daripada perkataan menunjukkan. Dalam soalan tu sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan. Peratus perubahan. Jadi ambil daripada selepas perkataan menunjukkan, itulah label paksi Y. Sampai mana? Kalau pelajar saya, yang paling tepat tu sebelum perkataan mengikut. Tapi ada setengah pendapat lebih baik tulis sampailah sebelum tempoh. Kan? Tapi katanya biar lebih, jangan kurang. Okey, dan ada unit iaitu peratus. Yang ini kita kira. Okey, label dia lengkap, ada tahun 2009, 2010. Dan datanya adalah tepat. Okey, masih yang ada yang keliru macam mana nak kira peratus perubahan. Walaupun dah belajar subjek matematik daripada menengah lagi, menengah rendah sana. Tapi masih lupa. Okey, nak kira peratus perubahan, senang sahaja, baru tolak lama, bahagi lama, darab 100. Cikgu ulang baru tolak lama, bahagi lama, darab 100. Dapatlah peratus. Dan diberi penekanan 2 titik perpuluhan ya. 2 titik perpuluhan. Biasakan jawapan kamu orang 2 titik perpuluhan. Walaupun perpuluhan kosong-kosong, tulis saja.
Dan kita ada sumber. Okey, kalau untuk Syira ini jadual dia cikgu boleh bagilah 5/20. Tak tahulah kalau pemeriksa lain mungkin sikit ke, tapi kalau ni cukup sudah ni tak jadi masalah. Okey, langkah keempat, barulah kita bina media yang sesuai dengan menggunakan jadual yang dah tersedia tadi. Syira nampaknya tak terpesong media dia walaupun graf dia graf bar memesong. Satu lagi, mungkin sedikit sharing. Untuk graf bar memesong ini, sebenarnya graf memesong, graf positif negatif, asal dia ialah graf compound. Graf compound sama ada bar atau garis. Cuma yang menjadikan dia graf memesong ataupun positif negatif ini apabila kita kira perubahan dia ada nilai negatif. Itu yang menjadikan dia graf memesong. Kalau ikut istilah ni, belajar subjek lain tidak ada ni graf bar positif negatif, tidak ada. Asas graf ialah graf compound. Ni. Yang menjadikan dia memesong atau positif negatif sebab bila kita kira dia ada nilai negatif. Itulah. Itu saja. Okey. Next, kita tengok macam mana rupa bentuk graf yang dihasilkan oleh Syira. Mundur sikit. Apalah. Okey, kita tengok tajuk dia. Ada setengah rakan guru cara mengajar supaya pelajar ni senang ingat. Untuk kertas graf kita yang ada 9 darab 11 ni, kan? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab 11. Ini ikut ukuran MPM. Jadi bahagian atas ni 2 cm pertama ini diperuntukkan untuk tujuan 2 atau 3 cm yang atas ni adalah untuk bahagian kepala, kepala graf. Dan yang sebahagiannya lagi biasa untuk 12 cm, paksi Y 12, 11 semua okey. Adalah untuk bahagian badan graf, dan yang bawahnya ada baki lagi dalam 6 begitu, adalah untuk bahagian ekornya. Dia dibagi begitu kepala, badan, ekor. Mana-mana yang baguslah untuk difahami. Jadi kalau untuk Syira ini, dia ada di bahagian kepala graf ini, dia ada tajuk, huruf besar, ada lokasi, isu dan tempoh. Dia dah tulis di sini. Jadi rasanya tak ada masalah. Untuk paksi Y, dia ada labelkan dan ada unit. Macam ni bagi tahu tadi. Label paksi Y, peratusan perubahan bilangan, kenderaan bermotor yang didaftarkan dalam kurungan peratus. Wajib ada unit ya. Ketinggalan unit atau salah pada label ini menyebabkan tolak markah yang besar. Kami selalu panggil dosa besar. Jadi elakkan daripada buat dosa lah. Okey, di bahagian paksi Y ini ada titik asas, perlu ada titik origin. Dan ada label paksi X, ada tahun, okey betul. Dan ini satu lagi perkara yang pelajar selalu lupa. Dia dah tulis ni T-ETA HUN HON. Tapi dia lupa yang tahun di sini, iaitu tempoh. Graf ni, perubahan dia ialah dari 2009 hingga 2010. Jadi untuk Syira, macam baru tambah je ni. Okey. Tak apa, macam mana, apa pun mesti ada, wajib ada. Ni skala ni. Skala ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tak wajib tulis pun tidak apa. Kalau tulis, syarat dia mesti betul. Kalau tak tulis pun tak jadi masalah. Tapi pelajar saya ditulis ni Syira tulis skala 1 cm sama dengan plus minus 7%. Jadi kalau contoh ditulis skala 1 cm sama dengan 7%, dia tidak ada minus dia. Maksudnya dah salah situ. Ada penalti lah di situ Okey. Dan petunjuk. Ini satu lagi perkara yang kadang-kadang bukan dosa besar ni. Tulisan ni
ejaan P.I.P.A, T.U. Anton, J.U.K, Juk ni selalu pelajar lupa nak tulis. Tolak markah juga sebenarnya. Walaupun benda tu simple. Nah, kena ingat. Dalam penulisan graf, sayang kalau ditolak markah walaupun setengah markah. Sebab bahagian ini sangat membantu calon. Okey, kalau kita tengok di sini Syira ada berapa ni? Petunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sama tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ngam. Dan ada sumber. Sumber ini wajib ditulis di bahagian paling bawah sebelah kanan. Nah, sebaik-baiknya macam ni lah. Janji dia tidak mengganggu media yang bahagian ruangan media ni. Okey. Jadi secara keseluruhan tidak ada dosa-dosa besar yang dia buat. Semua lengkap, cuma mungkin dari segi kekemasan. Adalah terkeluar-terkeluar sikit. Mungkin dia tak dapatlah 20/20. Kalau tengok dari segi jarak bar dengan bar tu, jarak antara bar dengan bar ni macam tak ada masalah. Okey. Ni kalau untuk 2 tahun memang kena jarak begini. Tapi kalau ada beberapa tahun, lain lagi dia punya bar tu, kedudukan bar dia, kaedah melukis dia. Jadi kalau untuk Syira, mungkin markah maksimum yang dia boleh dapat ialah 20/20. Itu maksimum. Jadi kalau kita tolak kekemasan, mungkin adalah, kalau ada pemeriksa dia banyak ni, yang mungkin pandangan dia tak kena ke. Tapi kalau saya tolak untuk kekemasan lah. Mungkin dapat 19 markah kot. Jadi apapun, diulang lagi sekali, diingatkan lagi sekali. Macam mana pun cara kita buat graf, pastikan jangan ambil masa yang terlampau lama. Paling lama pun 45 minit begitu atau 50 minit. Sebab kita ada exam, kita diperuntukkan 1 jam setengah saja untuk buat untuk semester 2 ni. Masa sangat mencemburui. Jadi bahagian ini, jangan terlampau lama habiskan masa di sini saja sampai tak buat bahagian bahagian A dan bahagian C pula. Sayang Walaupun peruntukan markah di sini besar, yang lain pun tak boleh tinggal tau. Dan sebaik-baiknya kalau untuk bahagian jadual tadi, hadkan masa. Paling lama pun 20 minit di sana. Itu pun paling lama. Peruntukkan masa untuk buat ni graf yang lengkap. Jadi, tahniah kepada Syira. Dan kita tengok lepas ni apa pula hasil kerja pelajar yang lain. Jadi, terima kasih kepada Syira sebab share bahan PDPC kali ini. Semoga bermanfaat untuk pelajar-pelajar yang lain juga. Bukan setakat di sekolah kami, mungkin boleh digunakan oleh pelajar-pelajar STPM di luar sana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton channel Cikgu Noh. Jangan lupa tekan subscribe dan loceng. Ting ting. Okay, see you guys. Assalamualaikum. Check it out.